Next, mungkin nak sentuh kejap topik yang kita dah sentuh beberapa kali, soal isu stokin. Kerana ada beberapa lagi kes yang nampak sewaktu dengannya, tapi pada pandangan saya berbeza. Selepas isu stokin, ada kes di mana tapak kasut Vern didakwa menghina Islam kerana nampak mirip kalimah Allah juga ada di tapak kasut tersebut. Saya tak selalu sependapat dengan Wan Ahmad Faisal. Kali ni saya bersependapat dengan Wan Ahmad Faisal, iaitu bagi saya lah, kalau kita nak menerima ataupun nak dapat, how do I say, bahasa Inggerisnya lah, if you want to receive an insult, you will receive an insult. Maknanya kalau kita memang nak kena hina, yang kita rasa kita nak cari contoh di mana kita dihina, kita akan jumpa contoh tersebut. Tetapi dalam hal ini saya rasa sangat berbeza daripada kes KK Mat dan stokin yang betul-betul ada tulisan tersebut. Yang ini mirip, yang kalau memang kita nak jumpa benda tu, dia akan nampak lah. Jadi saya rasa ia lebih kepada cerminan mood sekarang ini, yang mana kita sedang melalui satu proses yang sedikit getir terhadap soal. Adakah Syaril rasa bahawa kita sekarang ni dah terlalu sensitif? Kita nampak benda yang tak wujud, kita wujudkan dalam imajinasi kita. Yes, itu yang saya cuba maksudkan. We are travelling to receive an insult. Ya. So saya rasa itu benda so kalau yang kes token perlu. tu memang jelas lah. Ya. Itu memang jelas. Tapi kes stiletto ni ataupun kasut wanita ni, kasut tumit tinggi ni, saya tengok logo tu lukisan stiletto. Yes. Dan apa yang dituduh sebagai tulisan kalimah Allah tu sebenarnya adalah strap. Yes. So bila kita dah nampak benda yang tak wujud dan kita wujudkan dalam imajinasi kita, susah lah cara. Kan? Yeah. If you want to be offended, you will be offended. Yeah. Dan saya rasa itu I know tak perlu. The knowledge of Allah is omnipresent, tapi we cannot see things that are not supposed to be there. Correct. Yeah. Dan saya rasa yang saya nak komen benda ni, saya agak bosan dah dengan the politicking lah of this. Kerana ia tak berkesudahan. Apabila KJ nampak tak, apabila pemuda PAS bersolidariti dengan Akmal Saleh apabila beliau di siasat hal kes stokin dan juga akta hasutan, ada respon daripada UMNO mengatakan tak perlulah PAS nak cuba menunggang isu ini. Bagi saya itu adalah satu contoh mikro bahawa ada kebarangkalian besar isu ni adalah mainan politik. Dan saya sebut dalam episod Semua House tempoh hari KJ, saya kata kita kena tepuk dada tanya iman, adakah kita buat perkara ni demi Allah dan demi agama ataupun demi ego dan populariti? Dan kalau bendanya adalah kedua, maka sebenarnya you are not championing Islam pun. But this is something else. Dan saya dah bosan dengan hal ni. Saya rasa dah lah. Dan KJ pun dah keluar, ramai orang dah katakan it's saya rasa kita kena move on. Kalau betul ada penghinaan yang hakiki, yes of course. Tapi kalau tak perlulah kita berterusan dengan isu ini. Tak habis-habis. Sebab yang latest ni ada isu tuduhan bahawa satu alas kaki. Saya ada dengar tak? Ada. Alas ada kaki gambar, dengan gambar Kaabah yang dijual di Pasaraya Aeon Big di Batu Pahat, Johor. Dan susulan daripada aduan awam. So ada public complaint. Jabatan Agama Islam Negeri Johor telah merampas 11 alas kaki dari pasaraya itu pada Selasa lalu. Tetapi bila kita tengok kepada apa yang telah pun berlaku, Pasaraya Aeon Big menjelaskan produk yang mempaparkan imej Kaabah yang didakwa sebagai alas kaki adalah sebenarnya sejadah mini. Dan Aeon Big mengakui kesilapannya, iaitu label alas pintu. So dia memang dibuat sebagai sejadah. Tetapi Aeon Big tersilap letak label alas pintu pada produk tersebut. Dan sebenarnya produk sejadah mini ni dibekalkan oleh syarikat PKS, perusahaan kecil dan sederhana milik Bumi Putra, yang memang mengeluarkan pakaian muslimah seperti tudung dan telekung semayang serta sejadah, permadaini dan tikar.
So again, you know, Ya. benda tu memang kesilapan innocent mistake dari segi penggunaan kod ataupun label yang tak sepatutnya digunakan, tetapi dijadikan isu yang menghangatkan sentimen, terutamanya sentimen Islam, sebab dia bersusulan daripada stokin kepada tapak kasut kepada alas kaki. So message di sini adalah supaya kita pertamanya betul-betul kaji dan melakukan satu kita check lah, kita usul periksa sebenarnya apa yang di depan mata kita. Pertama, adakah ia benar-benar sesuatu yang kita rasa adalah penghinaan kepada agama, ataupun are we overreacting? Sebab kalau kita tak melakukan semakan usul periksa, the tendency is to overreact right now. Dan bila kita overreact, dia akan membawa kepada apa yang Syaril kata tadi, political grandstanding. Dia akan membawa kepada isu yang melibatkan parti-parti dan juga ahli-ahli politik daripada agama lain yang mengapikan keadaan. Contoh apa yang berlaku antara Ngakomeng dengan Akmal Saleh kan. So it's not helping anyone. Penting untuk kita juga bincang sebab mungkin kita tak sempat bincang sebelum ini. What do you think? Apa pandangan Syaril berkenaan dengan kepimpinan, leadership yang dipamerkan oleh political leaders in government? In fact, Prime Minister lah dalam hal ini. Macam saya sebut dalam episod lampau di Semua House, masih ada sedikit. Itu berapa minggu yang lepas? Itu dah dekat sebulan. Sebulan. Has he come to the... Saya rasa tak ada apa-apa yang lain daripada apa yang selama ni dia buat. Dan mungkin mengharapkan bahawa isu tu habis dengan sendirinya. Mungkin episod ni akan kendur dengan sendirinya. Tetapi sepatutnya dia ambil sebagai peluang untuk reset the conversation, reset semula cara kita fikirkan tentang isu-isu seperti ini. Kerana kalau tidak, akan ada tiba satu lagi ketika di mana isu ni akan timbul semula, something else lah. Benda lain akan menyemarakkan api kemarahan. Kalau saya tengok komen-komen terutamanya daripada puak-puak pro Madani ni, agak kritikal juga terhadap PMX. Kerana tidak ke depan dalam kepemimpinan. Tidak defend dia punya menteri bila diserang, tidak tegur. Sedangkan ialah Dr. Akmal adalah ketua pemuda kepada parti yang berada di dalam unity government. So banyaklah yang rasa bahawa dalam kes ini PMX nampak agak lemah dan silent. Yeah. Last point tu, separate point, tapi dalam isu yang sama, untuk keseimbangan. Kita pernah tanya Menteri Dalam Negeri, Akta Hasutan ni bukankah hanya patut digunakan dalam penghinaan Raja-Raja Melayu dan juga isu Raja-Raja Melayu saja kan, tak silap saya, yang agama. Mana dan agama. So saya tak tahu lah, agama, kaum, hate speech. Mungkin atas politik lah, bukan politik. Mungkin atas sebab itulah dia ambil keputusan untuk siasat Dr. Amal soal 3R mungkin dari segi tafsiran. Tapi itu hanya disiasat dan dipanggil untuk ditanya soal, tak lagi membawa kepada apa-apa tindakan lanjutan.